Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 5 yang akan membentangkan mengenai kuih onde-onde, yaitu kuih tradisional pilihan kami. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Ketua kumpulan adalah Syarifah, Dayang Nur Syakila, Dayang Nur Ain, Nur Asmawati, Nurul Izwani Kalisha, Nadira Natalia, Joshua, Muhammad Afikal, Muhammad Syafi, dan Syahril Nazmi. Sekarang mari kita dengar penjelasan tentang latar belakang kuih onde-onde. Asal-usul kuih onde-onde. Nama onde-onde berasal dari Indonesia sebagai onde-onde bermaksud bentuk spera makanan seperti bebola ikan. Tambahan pula, onde-onde merupakan salah satu juara baba nyonya yang terdiri daripada tepung pulut, ubi kledek, kelapa parut, dan gula Melaka. Onde-onde juga dikenali sebagai buah Melaka kerana ia kelihatan seperti buah pokok Melaka. Selain itu, sejarah onde-onde dapat ditelusuri di China saat zaman dinasti Tang, di mana makanan ini menjadi kuih rasmi daerah Xi'an. Onde-onde ini kemudian dibawa oleh pendatang sana menuju ke kawasan selatan China, lalu berkembang luas sehingga daerah-daerah Asia Timur dan Tenggara. Oleh itu, onde-onde telah mula tersebar luas ke Asia, terutamanya negara Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Produk merupakan apa saja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemilikan, dan penggunaan yang boleh memuaskan kehendak dan keperluan, sama ada barangan atau perkhidmatan. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menarik perhatian, dapat dimiliki, digunakan, dan mempunyai faedah psikologi dan faedah fizikal yang boleh memuaskan kehendak pengguna semasa melakukan pertukaran. Produk kami, yaitu kuih onde-onde, dikeluarkan khas untuk orang ramai, tidak mengira umur atau bangsa. Hal ini karena kuih onde-onde merupakan kuih yang boleh disantap ketika perut kosong atau sesudah makan. Kuih ini juga boleh dijadikan sebagai pencuci mulut, kerana rasa manis gula Melakanya yang dapat mencairkan hati pelanggan yang memakannya. Salah satu campuran pemasaran adalah tempat atau saluran pengedar. Tempat atau saluran pengedar merupakan elemen pemasaran untuk memastikan produk sampai kepada pengguna. Aspek penting dalam strategi pemilihan tempat membolehkan pengguna dapat menikmati produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Penawaran produk di tempat atau lokasi yang strategik pada masa yang tepat menjanjikan strategi pemasaran yang baik. Kesemua ini sangat bergantung kepada keberkesanan saluran-saluran pengedar yang ditetapkan. Bagaimana produk ditempatkan di kalangan pengguna, begitu jugalah penerimaan mereka. Seperti mana kita dapat melihat, kuih onde-onde ianya sesuai dijual di kawasan tumpuan, seperti pasar tamu dan warung-warung. Pada masa yang sama, kuih onde-onde ini juga telah menjadi tradisi masyarakat di Malaysia pada bulan Ramadan di kawasan bazar-bazar sebagai sebuah makanan manisan selepas berbuka puasa. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang campuran pemasaran, yaitu bagian promosi. Promosi ini bermaksud merupakan salah satu kaedah yang digunakan bagi memberitahu ataupun mengeluarkan kepada pengguna ataupun pelanggan tentang produk yang ingin kita niagakan atau pasarkan. Kebiasaannya, bagi mempromosikan sesuatu produk, peniaga akan menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp, ataupun promosi secara bersemuka seperti produk yang kami niagakan, yaitu onde-onde. Onde-onde ini dipromosikan seperti mana yang kita lihat banyak di Facebook dan juga Instagram, dan onde-onde ini terkenal sehingga kan kita boleh dapatkan onde-onde ini di tepi-tepi warung ataupun berniaga di tepi jalan. Onde-onde ini juga terkenal secara semula jadi kerana ini merupakan salah satu kuih tradisional. Harga didefinisikan sebagai nilai yang harus dibayar oleh pengguna atau pembeli kepada peniaga sebagai ulangan kepada barangan yang ditawarkan. Harga merupakan salah satu komponen utama dalam proses urus niaga antara penjual dan pembeli. Umumnya menjadi pahaman bahwa harga melambangkan kualiti sesuatu produk.
Semakin tinggi harga produk, semakin tinggi kualitas sesuatu produk yang dihasilkan. Tetapi dalam realiti pemasaran, fakta tersebut tidak semestinya betul untuk dijadikan asas penetapan harga bagi sesuatu produk. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi proses penetapan harga sesuatu produk. Penetapan harga mesti berasaskan kepada objektif yang hendak dicapai oleh usahawan itu sendiri, sama ada untuk memperkenalkan produk baru ke pasaran, memasuki segmen baru pasaran, menstabilkan harga atau menandingi harga pesaing, jualan penghabisan stok, jualan produk yang spesifik, dan sebagainya. Sebagai usahawan yang memasarkan produk berasaskan makanan, yaitu onde-onde, tentunya faktor persaingan yang ramai merupakan salah satu risiko utama yang perlu ditanggung. Oleh itu, penentuan harga yang baik dapat membantu usahawan bersaing dengan pesaing yang lain. Contohnya, peniaga onde-onde perlu menetapkan harga yang relevan dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing, sama ada lebih rendah atau setara. Sekiranya objektif pemasaran ialah untuk meningkatkan hasil jualan atau jualan penghabisan stok. Selain itu, penetapan harga onde-onde yang tinggi berbanding pesaing juga boleh dilakukan, terutamanya pada waktu bulan Ramadan. Dikatakan demikian karena permintaan onde-onde pada waktu tersebut sangatlah tinggi. Walaupun harga onde-onde tinggi berbanding kebiasaannya, namun begitu pembeli tetap akan membuat pembelian karena pada waktu tersebut onde-onde sangatlah populer di kalangan masyarakat. Saya Joshua Nila akan meneruskan bahagian segmentasi, yaitu fokus kepada warga tempatan dan kemudiannya ke peringkat antarabangsa. Kami perlu fokus kepada warga tempatan dahulu kerana pengguna di peringkat tempatan ini menyokong produk tradisional, mesra alam dan juga mesra landscape. Jadi apabila segmentasi terhadap tempatan ini berjaya dan sudah difahami, maka tidak mustahillah produk kami yaitu onde-onde dapat dikenal secara meluas yang menjurus kepada peringkat antarabangsa. Yang kedua adalah segmentasi secara geografi. Kami menggunakan segmentasi ini kerana kami fokus kepada pelanggan di kawasan yang tertentu sahaja. Sebagai contoh, kami menyediakan ataupun menawarkan produk onde-onde ini kepada pengguna yang berdekatan dengan kawasan perumahan dan kawasan bandar. Yang kedua adalah segmentasi demografi. Kami akan mengkategorikan sasaran pasaran berdasarkan faktor demografi mereka seperti jantina dan umur. Sebagai contoh, kami menawarkan produk onde-onde yang berbeza paras ataupun tahap gula kerana tidak semua peringkat umur menyukai makanan yang terlalu manis. Seterusnya adalah psikografi, iaitu membagikan pengguna beberapa kumpulan berdasarkan minat, pendapat dan sikap. Sebagai contoh, tidak semua pengguna gemar memakan makanan tradisional, iaitu seperti onde-onde ini, kerana kebiasaan mereka dengan makanan segera di pasaran. Jadi kami tidak akan menyediakan dalam kuantiti yang banyak semasa ataupun sepanjang proses penjualan onde-onde ini nanti. Selain itu, kami menggunakan juga segmentasi tingkah laku. Segmentasi tingkah laku ini merupakan salah satu segmentasi yang lebih spesifik kerana segmentasi ini adalah lebih mempamerkan tingkah laku pengguna. Misalnya, kami menawarkan produk onde ini pada waktu uji minggu saja, memandangkan majoriti pengguna kami menghabiskan masa off day mereka itu pada hari Ahad, dan ada juga pengguna yang pada masa itu biasanya dalam perjalanan menghantar anak-anak mereka ke sekolah berasrama. Kemudian untuk sasaran pasaran, yaitu dalam bahasa Inggerisnya targeting, kami memutuskan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp kerana kaedah ini adalah terus mensasarkan pengguna, memandangkan pengguna pada masa ini lebih peka dengan media sosial. Dalam pada itu, kami akan menyediakan produk kami dengan harga yang berpatutan dan juga menawarkan promosi yang lebih menarik. Salam sejahtera saya ucapkan kepada lecturer ataupun pensyarah PT 12003, iaitu subjek pemasaran. Bagi projek kami iaitu video onde-onde, kami memfokuskan target kami kepada golongan muda, iaitu golongan generasi yang tidak mengenali kuih ataupun makanan tradisi Malaysia. Jadi fokus kami adalah untuk golongan muda mengenali kuih-kuih ataupun makanan tradisional yang ada di Malaysia.
Seperti onde-onde ini, kita boleh dapati di mana-mana sahaja dan di mana-mana negeri dan mudah didapati. Malah rasanya yang sedap dan manis, sesuai untuk golongan muda untuk mencubanya. Selain itu, onde-onde ini juga mempunyai rasa yang unik disebabkan gabungan rasanya yang sangat menarik, iaitu campuran gula melaka, tepung pulut dan juga parutan daripada kelapa, dan menjadikan rasanya lemak dan juga manis lah. Dan golongan muda amat menyukai rasa yang seperti ini. Selain itu, bagi positioning untuk kuih onde-onde ini, terdapat 4 campuran pemasaran ataupun dikenali sebagai 4P. Dalam bahasa Inggeris dia price, place, promotional and product. Untuk price, boleh dikatakan harga untuk satu bekas onde-onde itu agak murah, dalam 2 ataupun RM1 macam tu, dan boleh mampu untuk dibeli oleh generasi-generasi muda ataupun golongan muda yang tidak mempunyai pendapatan, dan boleh dinikmati oleh sekeluarga lah kiranya. Dan untuk tempat, kita boleh lihat onde-onde ini mudah didapati di semua tempat dan juga di mana-mana sahaja. Contohnya kalau kita pergi ke pasar malam, pasar pagi, dan juga kita bila bulan puasa kita banyak jumpa di bazar-bazar Ramadan. Malah apabila kita pergi ke negeri-negeri lain seperti Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak pun ada orang jual juga onde-onde ni. Jadi onde-onde ni bukan satu produk yang terhad lah. Bagi promosi, onde-onde ni bukanlah satu barang yang eksklusif ataupun boleh dikatakan mahal. Jadi untuk promosi, maybe ada orang beli dan juga mempromosikan kelazatannya sendiri, bukannya produk itu sendiri. Jadi orang mempromosikan kesedapan kuih itu, bukannya produk. Jadi apabila produk tu sedap dan makanan tu sedap, jadi orang akan beli dan menyebabkan tarikan kepada kuih onde-onde yang manis dan berlemak tu. Selain itu, untuk produk ni pembuatannya sangat simple dan menggunakan barang-barang yang sangat mudah didapati seperti tepung pulut, daun pandan, pewarna, gula melaka dan juga parutan kelapa. Dan kuih onde-onde ni juga boleh dibuat sendiri ataupun boleh dibeli di kedai. Jika beli sendiri, dia jadi jimat lah. Dan di kedai juga menjualnya dalam kuantiti untuk seisi keluarga menikmatinya. Dan produknya juga sangat banyak dijual di rata-rata tempat. Itu sahaja daripada saya. Untuk menyediakan onde-onde yang enak, kita perlu menyediakan bahan-bahan untuk membuat onde-onde. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 4 sudu besar tepung pulut, 1 sudu besar tepung beras, 5 helai daun pandan yang dikisar dengan air dan ambil jus secukupnya, gula melaka yang telah dipotong kecil, setengah biji kelapa muda yang telah diparut, sedikit garam untuk digaul bersama kelapa parut, dan sedikit air kapur. Berikut merupakan cara-cara buat kuih onde-onde. Pertama, bancuh tepung pulut dan tepung beras, air daun pandan dan air kapur sedikit demi sedikit sehingga adunan boleh dikental dan tak melekat di tangan. Kedua, ambil adunan sebesar ibu jari dan leperkan, masukkan gula melaka yang dipotong kecil-kecil atau dihancurkan supaya ianya betul-betul cair semasa direbus. Kemudian, tutup adunan, kemas-kemas dan kental adunan dengan kedua tapak tangan supaya berbulat dengan cantik. Selepas itu, panaskan air di dalam periuk sehingga mendidih. Kalau suka, boleh masukkan daun pandan yang dicarik dalam air rebusan supaya wangi. Keempat, masukkan bebola tepung tadi dan tunggu sehingga timbul. Bila kuih tersebut telah timbul, ia menandakan kuih tersebut telah masak dan boleh sedia diceduk keluar. Kelima, tos dan terus masukkan ke dalam pinggan kelapa parut yang telah digaul bersama sedikit garam. Akhir sekali, golek-golekkan kuih di atas kelapa tadi sehingga ianya betul-betul bersalut. Kemudian, sedia untuk dihidang.